Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amin. Fa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu pada malam yang bahagia ini. Dan saya mohon kemaafan sebab tadi baru sampai daripada Kedah sampai ke Kuala Kangsar. Dan baru saja siap-siap semua. Mohon maaflah, jubah pun tak sempat nak gosok, ambil t-shirt je hari ni. Dan saya terlewat juga hari ni, saya mohon kemaafan. Tadi kita ada beberapa pertemuan tadi menyebabkan saya tidak sempat untuk mengadakan kelas pada waktu yang sepatutnya. Semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan kita peluang. Dan saya mohon kemaafan lah kalau tiba-tiba tuan-tuan kata Alamak, pasal lambat. Patutnya kelas pukul sekian-sekian, kenapa dibuat lambat. Saya mohon kemaafan di atas masalah-masalah yang berlaku. Pun begitu, moga-moga semuanya baik-baik. Dan kalau kita tak dapat pun dalam keadaan biasa, moga-moga kelas yang diadakan dapat terus dijalankan insya-Allah Azza wa Jalla. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pengajian Waraqat ni dah kita dalam 2 minggu tak dapat saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan siapa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu insya-Allah hari ini kita akan sambung pembacaan kitab Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang kita akan masuk pada perbahasan Al-Qiyas insya-Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana semua sedia maklum, usul fiqh ini membicarakan tentang 3 perkara. Apakah dia dalil, bagaimana cara nak guna dalil, dan siapakah orang yang berhak menggunakan dalil. Ini 3 perbahasan yang dibincangkan dalam ilmu usul fiqhi. Jadi hasil daripada kajian para ulama, mereka mendapati bahawa di antara dalil-dalil syarak adalah qiyas, adalah al-qiyas. Selain pada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', antara selain pada 3 ini, antaranya juga adalah Al-Qiyas. Baik, kita akan lihat qiyas ni apa dia. Qiyas ni secara mudahnya hukum yang lama, ada satu masalah lama yang telah dinyatakan oleh syarak akan hukumnya. Tiba-tiba datang masalah baru yang bila dilihat daripada ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis baginda Nabi SAW, tidak pula dinyatakan hukum masalah baru itu secara terperinci. Ambil contoh pada hari ini, katakan sebagai contoh, kalau kita nak bawa katakan masalah baru timbul yang tidak dinyatakan hukumnya dengan jelas. Contohnya kita katakan Allahumma salli ala Rasulillah, dadah. Kita ambil contoh dadah, daun ketum ke, apa sahaja benda yang menyebabkan mabuk, tapi dia taklah macam arak, sebab arak adalah cecair yang memabukkan. Dadah pula tak semestinya dalam bentuk cecair, kadang-kadang dalam bentuk berpejal. Makan daun sekian-sekian jadi mabuk, contoh. Jadi adakah dadah pada hari ini hukumnya juga seperti arak? Sedangkan arak berdasarkan syariat mengharamkan arak, dalam masa yang sama arak adalah cecair yang memabukkan. Sedangkan kalau kita satu orang contoh ambil pil itu menyebabkan dia hilang akal, pil itu bukan arak. Jadi adakah pil itu hukumnya seperti hukum arak ataupun tidak? Sebab hukum kepada dadah secara khusus tidak ada daripada Al-Quran dan juga hadis. Namun ada persamaan di antara 2 perkara yang berlainan ini, arak dan juga dadah. Dadah bukan arak bukan dadah. Tapi ada 2 persamaan di antara arak dan dadah, walaupun asalnya mereka tidak sama, tapi ada satu benda yang
sama di antara arak dan dadah. Apa dia? Memabukkan, menghilangkan akal. Jadi oleh kerana arak menghilangkan akal, dan kalau kita kaji pun arak kenapa haram bukan sebab busuknya, bukan sebab cecair, tetapi arak adalah haram kerana ia menghilangkan akal, menghilangkan kemampuan akal untuk berfikir secara waras. Maka apabila dadah juga menghilangkan akal seseorang, hisap gam contoh, menghilangkan kemampuan seseorang untuk berfikir secara waras, maka adakah dadah boleh dijadikan hukumnya seperti hukum arak? Di sinilah peranan al-qiyas. Di sinilah peranan al-qiyas untuk meneliti adakah hukumnya sama ataupun tidak. Jadi insya-Allah dalam perbahasan kita hari ini kita akan lihat secara lalu begitu, walaupun tidak secara kasar, tidak secara halus, namun kitab Al-Waraqat ini akan memberikan kita peluang untuk mempelajari asas-asas dalam ilmu usul fiqh, dengan harapan moga-moga lepas ni kita akan naik kepada kitab yang lebih tinggi yang akan membicarakan perkara yang lebih detail lagi, insya-Allah. Dan kita pun dah tinggal sikit, insya-Allah mungkin dalam 20 muhadarah ataupun 10 muhadarah lagi ataupun kurang kita akan mengkhatamkan kitab ini, dan selepas tu kita akan baca kitab yang lebih tinggi yang menghuraikan juga matan waraqat ini, iaitu kitab Qurratul Ain, Qurratul Ain insya-Allah azza wajal, yang Qurratul Ain menghuraikan syarah al-Imam al-Mahalli. Dan alhamdulillah tuan-tuan, hasil daripada doa semua, saya dan juga biras saya Al-Fadhil Ustaz Luqman, kami telah pun berjaya menyiapkan kitab syarah al-Imam al-Mahalli 'ala al-Waraqat, yang mana kitab ini baru saja dicetak, baru saja dicetak walaupun telah pun siap sekitar setahun atau 2 tahun lepas. Saya tengok di bahagian belakang saya sebut tarikh akhir saya menyiapkan kitab ini. Okey. Kitab ini siap disalin daripada manuskrip pada 15 Jamadil Akhir 1440 Hijriyah, bersamaan 20 bulan 2 2019, bersamaan 20 bulan 2 2019. Ketika itu saya berkesempatan untuk menunaikan umrah, dan saya nyatakan di bahagian belakang kitab ini tentang tarikh saya telah menyiapkan semakan terhadap 7 manuskrip 7 manuskrip bagi kitab ini. Kemudian semakan seterusnya setelah kami salin, saya semak balik kok ada silap apa semua, dan telah siap pada hari Selasa 14 Syawal 1440 Hijriah bersamaan 18 hari bulan 6 2019, berhadapan dengan ketika itu saya berada di Masjid Syekh Saleh Ja'fari, berhadapan dengan pejabat polis di hadapan Syekh Maqam Syekh Saleh Al-Ja'fari di Kahirah tu. Di hadapan tu ada stesen bas, di belakang stesen bas tu ada pejabat polis, dan di dalam pejabat polis itulah ada maqam Al-Imam Al-Mahalli. Jadi alhamdulillah kitab ini telah berjaya disiapkan semenjak tahun 2019 lagi, bulan 18 bulan 6 dah siap dah. Tapi duk peram tak cetak-cetak. Alhamdulillah hari ini telah dicetak, dan inilah hasilnya, syukur pada Allah SWT. Dan kita menggunakan kitab berwarna mungkin untuk tetapan semua. Kitab kita menggunakan bantuan warna. Jadi promote kitab lah pula Saja saya nak maklumkan, kok ada yang teringin sebab kita dah belajar kitab matan waraqat. Dan saya nyatakan juga di bahagian bawah ni nota kakinya. Siapa nak tengok ada nota kaki. Nota kaki yang kesemua kitab ni tulis dalam bahasa Arab. Jadi matannya kita warnakan dengan warna merah. Kita tengok dia akan jadi terbalik sikit lah. Tuan-tuan tak nampak dengan jelas sebab dia di hadapan tuan-tuan nampak buku ni terbalik. Dia berwarna merah. Sebentar, mungkin kalau saya boleh tunjukkan. Okey, kalau kita boleh tunjukkan buku ini, kalau kita tengok, okey. Kita gunakan matannya berwarna merah. Di atas tu kita nyatakan dalam kotak tu ada matan. Kemudian di bahagian bawah matan dan juga syarah. Okey, wa amman naskhu fa ma'nahu. Kalau kita tengok dalam kurungan dan diwarnakan dengan warna merah itu adalah matan. Sebab dalam manuskrip pun ditulis dengan warna merah. Untuk matan akan ditulis dengan warna merah.
dan warna hitam itu adalah kalam Al-Imam Al-Mahalli, syarah Imam Mahalli, dan di bawah ini adalah ta'likan saya dan juga Al-Fadhil Ustaz Allahumma salli ala Rasulillah, Al-Fadhil Ustaz Luqman, Fadhil Ustaz Luqman bira saya, dan alhamdulillah telah siap, dan kita menggunakan kertas yang paling bermutu lah yang dimiliki oleh syarikat cetak itu. Kertas dia berwarna kekuningan sedikit ya. Kita pilih kertas yang paling mahal sekali ya yang dimiliki oleh syarikat tersebut, supaya kitab ini menjadi satu kitab yang puas hati kita boleh baca dengan baik, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan. Kitab yang akan kita baca selepas ni adalah syarah biiznillah kitab Qurratul Ain. Yang kitab ini akan, Qurratul Ain tu menghuraikan kitab syarah Al-Imam Al-Mahalli ya. Jadi moga-moga dengan kitab ini siapa yang ingin mendapatkannya boleh merujuk kepada pihak Ruwat Jawi ya, untuk kita cetak 1000 cetakan ni. Kita cetak banyak, kita cetak 1000 saja untuk peringkat awal. Kalau ada permintaan akan datang, kita akan cetak lagi insya-Allah ya. Dan insya-Allah saya juga dalam usaha untuk mentahqiq kitab Qurratul Ain yang akan dibaca. Dalam masa yang sama, Fadilatul Syekh Said bin Shaltut juga meminta saya untuk menyiapkan tahqiq ke atas kitab Ghayatul Ma'mul ya. Kalau ikut Fadilatul Syekh Said bin Shaltut, selepas selesai baca kitab Qurratul Ain, saya hendaklah membaca kepada para hadirin semua kitab Ghayatul Ma'mul. Yang mana Ghayatul Ma'mul ni huraiannya lebih dalam lagi terhadap matan Al-Waraqat, dan daripada kitab Ghayatul Ma'mul, kata Fadilatul Syekh Said bin Shaltut, seseorang itu boleh membaca selepasnya kitab Jam'ul Jawami', kitab besar dalam ilmu usul fiqh. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita balik kepada perbahasan kita, iaitu tentang isu qiyas ya. Jadi qiyas kalau kita tengok tadi adalah masalah baru yang tidak ada hukum daripada Al-Quran ataupun hadis menyatakan dengan jelas apakah hukum perbuatan baru yang baru timbul itu. Tapi ada satu perbuatan lama yang telah dinyatakan hukumnya. Walaupun perbuatan lama dan perbuatan baru itu berbeza. Contoh macam tadi, minum arak dan juga mengambil dadah secara suntikan contoh. Ataupun pil dadah yang dihisap contoh. Ataupun hidu bau gam sehingga mabuk. Jadi adakah hukum perkara-perkara baru ini seperti minum arak? Kerana ada persamaan di antara mereka, walaupun bukan persamaan di semua sudut, tapi ada satu persamaan yang besar, iaitu kesemuanya menghilangkan akal, menyebabkan akal seseorang itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Maka datanglah konsep Al-Qiyas, yang mana Al-Qiyas akan menjadikan masalah baru hukumnya seperti hukum masalah yang lama. Jadi kalau contoh macam contoh arak tadi, apabila arak haram kerana memabukkan, maka apabila dadah juga menyebabkan hilang akal, memabukkan juga istilahnya, walaupun dadah bukan arak, arak bukan dadah, namun disebabkan persamaan dari segi kemabukan itu, maka dadah juga dihukum sebagai satu perbuatan yang diharamkan. Mengambil dadah juga adalah diharamkan. Jadi insya-Allah kita akan melihat satu persatu perbahasan yang didatangkan di dalam kitab Al-Qiyas. Perbahasan qiyas yang didatangkan di dalam kitab Matan Al-Waraqat biiznillah azza wajal. Moga-moga Allah azza wajalla merezekikan kebaikan kepada kita dan berikan kefahaman kepada saya yang pertamanya, sebab perbahasan ini adalah perbahasan yang paling mencabar sekali dalam ilmu usul fiqh. Dan juga moga-moga tuan-tuan juga diberikan taufik oleh Allah untuk dapat memahaminya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Biisnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-haramain al-Juwaini rahimahullahu azza wa jalla, wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i waraqatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Bisanadina ilaihi qala al-imam al-haramain al-Juwaini, wa amma al-qiyas fahuwa raddul far'i ila al-asli bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi. Adapun qiyas, maknanya adapun salah satu dalil syarak iaitu al-qiyas,
Maka al-qiyas adalah raddul far'i. Kita membalikkan al-far'u. Maksud al-far'u di sini isu baru ataupun perbuatan yang baru timbul yang tidak diketahui hukumnya secara jelas. Kita mengembalikan al-far'u, iaitu cabang, iaitu perbuatan yang baru timbul tersebut kepada al-asl. Kepada al-asl. Yang dimaksudkan al-asl di sini adalah perbuatan lama yang diketahui hukumnya. Maksud dia perbuatan baru kita balikkan kepada perbuatan lama. Disebabkan apa? Disebabkan bi'illatin tajma'uhuma. Disebabkan ada illah, ada sebab yang menghimpunkan kedua-dua mereka. Menghimpunkan perkara baru dan perkara lama. Fil hukmi. Maksud dia raddul far'i fil hukmi. Jadi fil hukmi itu adalah bertakluk dengan kalimah raddu itu. Raddul far'i ilal asli. Taib, raddul far'i ilal asli fi maza fi al-hukmi. Boleh juga difahami bahawa fil hukmi itu bertakluk dengan tajma'uhuma. Tajma'uhuma fil hukmi. Yang mana illah telah menghimpunkan kedua-duanya pada hukum. Ala kulli hal, dia nak bagi tahunya bahawa kita nak mengembalikan perkara baru kepada perkara lama. Oleh kenapa? Disebabkan ada penyebab yang menghimpunkan kedua-duanya. Kita nak kembalikan dari sudut hukum. Kerana dua perkara itu saling berbeza. Minum arak dan menyuntik dadah adalah berbeza. Minum arak bukan menyuntik dadah. Suntik dadah bukan minum arak. Tetapi ada illah. Ada penyebab. Ada sebab. Yang mana sebab inilah yang menyebabkan perkara lama itu hukumnya jelas. Contoh dalam perbahasan tadi, arak. Bila arak diharamkan oleh syarak, para ulama kaji adakah arak diharamkan kerana warna tertentu atau kerana dia busuk atau kerana dia merupakan cecair. Setelah dikaji satu persatu, apa sebab utama arak diharamkan? Maka akhirnya para ulama mendapati arak diharamkan kerana memabukkan. Jadi pengharaman itu adalah kerana memabukkan, kerana menghilangkan kemampuan akal seorang manusia untuk dapat berfikir secara waras. Jadi apabila penyebab ini yang mengharamkan arak ada juga pada dadah, walaupun mengambil dadah tidak seperti minum arak. Dia dua perkara yang berbeza. Maknanya ada benda baru, ada benda lama. Benda lamanya iaitu minum cecair, arak, cecair memabukkan. Dan perkara baru yang timbul contohnya menghisap gam. Atau Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah, atau menyuntik dadah. Jadi oleh kerana illah yang ada pada al-aslu, yang ada kepada perkara lama, yang mana illah itulah, penyebab itulah yang menjadikan hukum meminum arak adalah haram. Apabila illah itu juga ada pada perkara baru. Contohnya macam hisap gam tadi, ataupun menyuntik dadah di badan. Illah yang sama juga ada kerana ianya memabukkan. Ianya menghilangkan akal. Maka apabila illah itu wujud, maka hukumnya juga kena wujud. Maka disebabkan itulah disamakan hukum perbuatan yang baru dengan perbuatan yang lama. Apabila penyebab kepada hukum perbuatan lama itu penyebab yang sama, iaitu illah yang sama ada pada perbuatan baru. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, para ulama apabila mereka mengkaji satu masalah yang timbul, sekiranya mereka mendapati masalah yang timbul itu tidak pernah disebut secara nas, secara jelas oleh ayat Al-Quran ataupun hadis baginda Nabi SAW, maka peranan seterusnya di dalam mereka menentukan atau menjelaskan kepada kita apakah hukum perbuatan yang baru ini, antaranya mereka akan meneliti adakah perbuatan yang baru ini mempunyai persamaan dengan perbuatan yang lain yang hukumnya jelas. Disebabkan ada penyebab ataupun illah yang menghubungkan atau menggabungkan di antara perkara baru dan lama. Disebabkan ada konsep al-qiyas lah,
kita melihat para ulama kita mampu mendepani apa saja masalah baru. Timbullah apa masalah baru pun, sekiranya ummah memiliki seseorang faqih, memiliki seorang ulama yang sampai ke tahap ijtihad, maka si mujtahid tadi akan menjelaskan kepada kita apakah hukum bagi perbuatan yang baru tersebut. Okey, saya ambil satu contoh lain. Berzina adalah diharamkan oleh syarak. Okey, berzina adalah diharamkan. Kalau kita tengok di antara sebab pengharaman zina adalah kerana menyebabkan selain daripada mencemarkan maruah, zina juga menyebabkan percampuran nasab. Menyebabkan percampuran nasab. Percampuran nasab. Sebab bila berlaku zina, anak yang lahir daripada zina, anak itu tidak akan dinisbahkan kepada si penzina lelaki, walaupun dinisbahkan kepada penzina perempuan sebagai ibunya. Namun tidak boleh kita menganggap penzina lelaki itu adalah ayah kepada anak yang lahir daripada zina tersebut. Jadi kalau kita tengok, zina diharamkan oleh syarak kerana berlaku kerosakan pada nasab. Budak itu dia tidak akan memiliki nasab. Okey, itu jelas pada zina. Timbul sebagai contoh isu jual sperma. Seseorang menjual sperma dia kepada sesiapa yang nak beli, yang mana contoh orang perempuan yang dia suami dia katakan spermanya sudah tidak mampu untuk disenyawakan dengan ovum si wanita tadi. Jadi akhirnya lelaki yang dia spermanya sihat jual air mani dia. Bukanlah maksud dengan perzinaan, tetapi contoh secara makmal begitu, siapa yang nak ambil sperma dia, sama ada secara jual atau secara percuma. Jadi contoh dibuat ada satu makmal mengizinkan mana-mana wanita yang nak ambil sperma lelaki tadi untuk disenyawakan dengan ovum si perempuan tadi, lalu akan dapat anak. Adakah perkara ini dibenarkan oleh syarak atau tidak? Tidak disebut dengan jelas hukum seseorang menyumbangkan spermanya kepada bukan isteri. Baik, kalau kita tengok para ulama akan kaji. Bila kaji, mereka mendapati bahawa penyebab kepada pengharaman zina turut berlaku kepada orang yang menderma sperma. Walaupun tanpa bayaran. Kerana apa? Kerana menyebabkan anak yang lahir dia tidak akan jelas siapa bapanya. Sedangkan syariat datang untuk menjaga keturunan. Maka dengan sebab itulah kalau kita lihat penjualan sperma ataupun pendermaan sperma seorang lelaki kepada mana-mana wanita, yang wanita itu bukan isterinya, adalah diharamkan oleh syarak. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Al-Qiyas. Ini contoh bagaimana para ulama kita dibekalkan oleh Allah Azza wa Jalla prinsip qiyas ini. Lalu timbullah apa perkara pun mereka akan dapat menjawab perbahasan itu secara syarak. Cuma bila suatu perkara itu disabitkan secara qiyas, kadang-kadang hukum perkara baru itu di sisi si mujtahid yang pertama adalah bagian-bagian. Namun bagi si mujtahid yang kedua, mungkin mereka mendapati dalil lain. Bukan qiyas, tapi mereka mungkin kembali kepada al-aslu fil asya'i al-ibahah contoh. Atau mereka menggunakan konsep-konsep lain yang diiktibar oleh usulul fiqh. Lalu kadang-kadang kita mendapati seorang faqih dengan seorang faqih berbeza pendapat apabila perkara itu perkara yang baru timbul. Contohnya, perkara yang lama pun kadang-kadang boleh berlaku percanggahan pandangan. Namun bila berlaku perkara baru, biasanya akan berlaku juga percanggahan pandangan. Kenapa? Kadang-kadang si mujtahid mengeluarkan pendapatnya berdasarkan konsep qiyas. Namun mujtahid yang kedua pula mendapati bahawa qiyas itu baginya adalah salah. Lalu mereka menggunakan konsep yang lain. Jadi ini adalah penyebab mengapa kadang-kadang fuqaha kita berbeza pendapat. Okey, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali pula kepada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haramain yang seterusnya, iaitu dari segi pembahagian Al-Qiyas. Qala rahimahullahu azza wa jal, wa huwa yanqasimu ila salasati aqsam, qiyasi illatin wa qiyasi dalalatin wa qiyasi syabah. Kata Imam Al-Haramain,
Wahuwa iaitu wal qiyasu yanqasimu ila salasati aqsam. Qiyas terbahagi kepada 3 pecahan, 3 bahagian. Yang pertama qiyasu illatin. Qiyas illah. Yang kedua qiyas dilalah, boleh juga dibaca dalalah. Dalalah ataupun dilalah, boleh dibaca kedua-duanya sekali. Dan yang ketiga adalah qiyas syabah. Baik, apa pula setiap satu ni? Lalu kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, fa qiyasul illati ma kanatil illatu fihi mujibatan. Maka qiyas illah, kalau orang tanyalah kita fa ini fa apa? Maka bila kita teliti fa pada kenyataan Imam Al-Haramain fa qiyasul illah. Huruf fa itu adalah dinamakan faul fasihah. Fa yang bertanggungjawab untuk menjelaskan soalan yang mungkin ditanya. Sebab bila Imam Al-Haramain menyatakan qiyas terbahagi kepada 3. Yang pertama qiyas illah, yang kedua qiyas dilalah, yang ketiga qiyas syabah. Jadi akhirnya kita yang dengar ucapan ini mula tanya, qiyas illah tu apa dia? Qiyas syabah ni apa dia? Qiyas dalalah ni apa dia? Tak fahamlah. Lalu apabila soalan ini akan timbul, walaupun tak ditanya secara jelas contoh, tapi mungkin boleh timbul, maka Imam Al-Haramain menjawab soalan yang mungkin timbul tersebut. Lalu kata beliau, maka qiyas illah adalah sekian-sekian-sekian. Jadi dia akan, maksud dia apa? Imam Al-Haramain nak bagi tahu, sekiranya kamu ingin tahu, in aradta an ta'rif ma huwa al-muradu bi qiyasil illah ataupun ma huwa qiyasul illah fa aqulu laka qiyasul illati ma kanatil illatu fihi mujibatan. Jadi huruf fa tu sebenarnya menjelaskan jawapan kepada soalan yang mungkin ditanya, ataupun soalan yang terbuku dalam minda kita. Jadi fa yang tugasnya adalah menjelaskan soalan yang mungkin ditanya. Fa itu dinamakan sebagai faul fasihah. Ini sering disebut oleh guru kami Fadilatul Syekh Sayyid bin Shaltut Asy-Syafi'i sewaktu beliau membaca kitab-kitab turas. Beliau akan tanya, fa ni fa apa? Jadi bila kita dah biasa dengan soalan-soalan begini, akhirnya perkara itu alhamdulillah dapat melekat di dalam pemikiran kita. Fa qiyasul illah, maksudnya sekiranya kamu nak tahu apakah dia qiyas illah yang telah disebutkan dalam ucapan Imam Al-Haramain sebentar tadi, maka qiyas illah adalah makanatil illatu fihi mujibatan. Qiyas illah adalah sebarang qiyas, makanatil illah adalah sebarang qiyas yang illah yang ada dalam qiyas itu mewajibkan. Mujibatan. Maksudnya illah ni apa dia? Illah ni kita boleh kata penyebab kepada hukum bagi masalah lama itu wujud. Contoh arak. Arak kenapa haram? Sebab ia memabukkan. Dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Semua benda yang memabukkan adalah arak dan semua arak adalah haram. Jadi daripada sabdaan Nabi ini, tahulah kita bahawa penyebab mengapa minuman yang namanya arak ini diharamkan syarak adalah kerana dia muskir, dia memabukkan. Bukan dia manis, bukan dia itu satu cecair, bukan dia haram disebabkan warna tertentu, bukan dia haram kerana baunya busuk contoh, bukan kerana itu, bukan kerana dia berbuih. Sebab kalau pengharaman arak disebabkan kerana dia merupakan air yang berbuih, maknanya teh tarik tak boleh lah. Teh tarik pun haram lah sebab buih. Tapi para ulama melihat kaji-kaji bukan sebabnya itu. Setelah dilihat daripada hadis, difikir secara akal, akhirnya para ulama menyatakan arak diharamkan kerana memabukkan. Jadi mabuk penyebab kepada pengharaman arak. Okey, illah kepada pengharaman arak adalah mabuk, memabukkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan ya, kami di Kuala Kangsar sedang azan ya. Saya jawab sebentar azan ya. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 الله أكبر الله أكبر. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد نبيا وبالإسلام دينا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, illah, kita balik kepada qiyasul illah. Qiyas illah adalah sebarang qiyas. Ma tu kalau ikut dalam ilmu ataupun apa yang telah kita pelajari sebelum ini, ma ni adalah lil umum, salah satu kalimah yang menunjukkan erti umum. Jadi illah dimaksudkan apa sahaja, patutnya dia diertikan dengan terjemahan apa sahaja. Cuma apa sahaja di sini maksudnya apa sahaja jenis qiyas, apa sahaja bentuk qiyas. Maksudnya ma ayyu qiyasin. Kita boleh katakan ma di sini bermaksud ayyu qiyasin. Apa sahaja qiyas yang illah ataupun penyebab kepada hukum yang ada di dalam qiyas tersebut mewajibkan. Mewajibkan di sini maksudnya mewajibkan hukum. Maksudnya secara akal yang waras, para mujtahid mendapati tidak kena sekiranya illah tersebut bukan illah kepada hukum. Mujtahid mengkaji tentang illah, lalu para mujtahid mendapati kalaulah kita nak kata illah yang ada tersebut ia bukan penyebab kepada hukum yang telah disebut oleh Allah ataupun Nabi SAW, maka akal akan mengatakan ia sangat jauh. Akal, ia tidak mustahil secara akal, tapi ia tidak dapat diterima oleh akal. Contohnya macam arak tadi. Bila orang kata arak adalah diharamkan kerana memabukkan. Jadi memabukkan seseorang sampai akal dia tak mampu untuk berfungsi. Minuman yang memabukkan itu adalah penyebab kepada pengharaman arak. Maksudnya sikap ataupun unsur memabukkan yang ada di dalam arak adalah penyebab, adalah illah kepada pengharaman arak. Okey, kalau satu orang kata sebenarnya arak haram bukan sebab memabukkan, tapi arak haram sebab bau busuk. Maka ketika itu akal tak boleh terima. Sebab takkan sebab bau busuk. Sebab kadang-kadang ada orang dia satu makanan tu busuk bagi dia, tapi tidak busuk pada orang lain. Sedangkan makanan itu tidak haram. Contoh macam tempoyak contoh. Setengah orang tak lepas. Bau busuk dia kata. Contoh ikan berkasam, bau dia agak keras. Bagi setengah orang, bagi dia busuk. Durian sendiri, masyayikh Mesir kalau makan durian tak lepas. Sampai Syekh Ahmad Ajin hafizahullah azza wajal, suatu beliau datang ke Malaysia 2 tahun lepas, tahun 2018 kalau saya tak silap, atau 2019. Beliau kata bila tengok durian, beliau teringat buah
zakum, buah zakum yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Dari segi luarannya berduri dan baunya busuk, kata Syekh. Tapi saya pula bau durian tak bau busuk, bahkan rasa nak banyak, rasa nak makan. Jadi adakah arak diharamkan kerana bau dan bukan kerana memabukkan? Jadi bila kita tanya dengan akal, akal tidak boleh menerimanya, walaupun ia tidak mustahil secara akal, namun akal rasa tak sesuai untuk kita mengatakan bahawa ilah kepada pengharaman arak adalah baunya yang busuk contoh. Sebab arak berbau, bau busuk. Namun akal sangat-sangat dapat menerima sekiranya kita sebut penyebab pengharaman arak adalah kerana arak memabukkan. Maksudnya sikap memabukkan yang ada pada arak itu penyebab kepada pengharaman arak. Jadi akal boleh terima dan akal rasa ini sangat relevan, sangat sesuai kepada hukum pengharaman arak. Maka apabila akal merasakan bahawa ilah tertentu itu relevan untuk dijadikan sebagai ilah bagi hukum, dan akal tak boleh terima bahawa ada ilah lain yang merupakan penyebab kepada pengharaman dan bukannya ilah yang mula-mula. Kalau berlaku seperti itu, maka kita kata ilah yang ada itu dinamakan, menyebabkan qiyasnya dipanggil sebagai qiyas al-illah. Okey, qiyas illah adalah sebarang qiyas yang illah ataupun penyebab yang ada di dalam hukum tersebut mewajibkan, iaitu mewajibkan, illah yang ada pada qiyas tersebut mewajibkan hukum. Jadi dhamir pada kalimah fihi itu kembali kepada fi al-qiyas. Fa qiyasul illah ma ay ayu qiyasin kanatil illatu fihi ay kanatil illatu fil qiyasi mujibatan, maksudnya mujibatan lil hukmi. Okey. Contoh lain kalau kita nak buat contoh yang disebut oleh para ulama juga. Contoh kalau Allah Taala, kalau kita buka Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wala taqul lahuma uff. Janganlah kamu semua mengatakan uff. Uff ni kata Syekh Said Syatut, contoh macam kalau ibu kita kata, "Bang, tolong angkat baju Umi bang, bawa ke penyedai." Sebab katakan satu orang disuruh oleh ibunya untuk mengangkat baju daripada mesin basuh ke ampaian. Tiba-tiba dia buat gini. Nampak? Dia buat bunyi begitu. Jadi sebarang bunyi yang dihasilkan oleh seseorang, tanda dia protes, tanda dia rasa tertekan dengan arahan seorang ibu ataupun ayah, itu diharamkan oleh syarak. Baik, kenapa haram? Adakah bunyinya atau kerana ia suara atau apa? Jadi kalau ditanya kepada para fuqaha akan mengatakan sebab kepada Allah mengharamkan mengharamkan kita membuat bunyi suara, walaupun bunyi suara tu bukan merupakan kalimah pun. Kita bukan cakap contoh, alamak ni syekh saya je, itu dah bukan dah, itu dah jadi kalimah dah. Lagi melampau. Kalaulah kita tak cakap sebarang ucapan, hanya kita buat suara macam tu, wali'azbillah, bukan kita lah, orang lain. Maka ketika itu perbuatan takfif, kita dia buat begitu ataupun lebih, diharamkan oleh syarak. Sebab apa? Maka akal akan menyatakan kerana ia menyakitkan hati kedua ibu bapa, menyakitkan hati kedua ibu bapa. Jadi boleh tak kalau kita sebut pada orang, sebenarnya bukan itu sebabnya. Sebabnya adalah kerana dia terangkum daripada dua kalimah, iaitu alif dan juga fa. Hanya tu, Akal berterima tak? Akal tak diterima. Kerana akal menyatakan yang relevan adalah illah pengharaman takfif adalah kerana menyakitkan hati kedua ibu ayah. Jadi apabila akal menganggap sesuatu illah adalah satu-satunya penyebab, sebab yang relevan bagi suatu hukum, maka qiyas yang terhasil daripada illah tersebut dinamakan qiyasul illah. Contohnya,
Kalau tadi dalam ayat Quran jelas sebut fala wala taqul lahuma uf. Apabila Allah Azza wa Jalla mengatakan tidak boleh seseorang mengucapkan kepada ibunya tanda protes, baik. Adakah seseorang yang memukul ibunya wali'azbillah min zalik, adakah ianya haram ataupun tidak? Kalau kita kata haram, apa dalilnya? Adakah ada ayat Qurannya? Adakah ada hadisnya yang melarang kita pukul ibu dan ayah? Jadi kata para ulama, okey, kalau ada hadisnya tak kisahlah, maksudnya adalah hadisnya. Kalau ada ayat Qurannya yang jelas, maka selesailah. Okey, katakan tidak ada dalil daripada Al-Quran dan juga hadis yang menyatakan bahawa hukum memukul ayah dan ataupun ibu adalah haram. Katakan tak ada. Jadi apa pula pandangan para ulama berdasarkan qiyas? Kata para ulama, okey, memukul ibu wali'azbillah min zalik ataupun memukul ayah wali'azbillah min zalik dengan seseorang yang membuat tanda protes secara suara begitu tidak sama, sebab pukulan dia menunjukkan satu hentakan di antara dua jisim, sedangkan takfif kita buat itu tidak menyebabkan hentakan di antara dua objek. Jadi dia berbeza. Namun illah yang ada pada takfif, iaitu menyakitkan hati ibu ayah, turut ada pada memukul kedua ibu bapa. Maka apabila illah yang sama ada pada takfif, ada pada memukul ibu bapa, dalam masa yang sama, akal tidak boleh terima bahawa hukum yang lama iaitu memukul, mengucapkan bukan mukul, mukul tu kita nak jadikan sebagai benda baru. Benda lamanya iaitu takfif. Takfif iaitu mengucapkan ataupun contoh-contoh yang ayat bunyi-bunyi begitulah yang menunjukkan tanda protes, tanda tak puas hati dengan ibu ataupun ayah. Maka apabila akal tidak boleh menerima bahawa ada ilah lain selain daripada takfif, akal menerima bahawa menyakiti hati ibu ayah adalah sebab kepada pengharaman seseorang itu mengeluarkan bunyi suara yang menunjukkan tanda protes. Apabila akal sudah mengiktibar itulah ilahnya, maka sebarang qiyas yang berlaku selepas itu, kita pun kata okey, kalau begitu orang yang pukul mak ayah itu juga diharamkan kerana berlaku izaul walidain, ataupun wali'azubillah satu orang yang dia bunuh ibu ayah dia, wali'azubillah min zalik, ia juga diharamkan. Selain daripada pengharaman itu adalah kerana berlaku pembunuhan jiwa, antara lain juga adalah berdasarkan qiyas, iaitu berlaku iza al-walidain, berlaku hati dan ibu ayah pecah dan orang kata hancur disebabkan perbuatan yang menyakitkan hati mereka berdua. Jadi qiyas yang terhasil daripada satu ilah yang sudah dianggap sangat relevan kepada hukum perbuatan yang lama, qiyas yang terhasil dinamakan qiyasu al-illah, dinamakan sebagai qiyas al-illah. Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah qiyas al-illah. Okey, kita pergi pula pada qiyasul dalalah. Maknanya bila qiyasul illah, akal menerima bahawa illah yang dinyatakan oleh seseorang fuqaha itulah illah yang relevan untuk hukum tersebut. Bukannya ada illah yang lain. Ataupun bukan illah tersebut mungkin illah, mungkin bukan illah. Jadi apabila akal mengatakan inilah illah kepada pengharaman sesuatu perbuatan, maka sebarang qiyas yang terhasil selepas itu dinamakan sebagai qiyasu al-illah. Suka saya sebutkan bahawa kadang-kadang suatu hukum itu yang baru timbul dan tidak ada dalil syarak yang jelas mengatakan hukum kepada perbuatan yang baru itu, apabila kita menggunakan konsep qiyas, kadang-kadang ada dua illah yang kedua-duanya juga adalah relevan. Contoh jadi tak semestinya setiap satu hukum bagi perbuatan yang baru yang kita kiaskan kepada perbuatan yang lama, tak semestinya ilahnya mesti hanya satu. Mungkin ada dua ilah yang kedua-duanya relevan.
Yang penting apabila satu illah itu dianggap sebagai illah yang relevan, baik, akal tidak boleh menerima bahawa illah itu bukan illah. Illah yang kita nyatakan itu sebenarnya bukan illah. Akal tak boleh terima perkara itu. Maksudnya akal tidak menganggap ia satu perkara yang relevan untuk kita mengatakan illah yang dinyatakan oleh si faqih ini sebenarnya bukan illah. Akal tak boleh anggap benda itu relevan. Maka sebarang illah yang terhasil selepas itu dinamakan qiyas al-illah. Maka natil illatu fihi mujibatan. Maksudnya mujibatan lil hukmi. Sebarang qiyas yang illah yang ada di dalam qiyas tersebut adalah mewajibkan hukum. Itu qiyas al-illah. Satu lagi dinamakan sebagai qiyasud dalalah. Qiyasud dalalah ini, kesimpulannya mudahnya, seseorang fuqaha menyatakan bahawa inilah illah kepada hukum yang lama. Maksudnya syariat menyatakan hukum bagi perbuatan yang tertentu, hukumnya adalah bagian-bagian. Kalau tak disebutkan apakah illah bagi perbuatan tersebut, kalau fuqaha kaji dan jumpa, lalu seorang faqih mengatakan illah kepada pengharaman ini contohnya disebabkan perkara ini. Pun begitu, dia rasa inilah pandangan saya. Mungkin sebenarnya bukan kerana illah ni, tapi kerana illah yang lain. Tapi saya merasakan inilah illahnya. Seseorang faqih itu dia tidak dapat menyatakan inilah illah yang memang satu-satunya. Ataupun inilah illah yang menjadi penyebab kepada hukum bagi perbuatan yang lama tersebut. Kalau begitu dinamakan qiyas illah. Tapi dalam qiyasud dalalah, si mujtahid tadi dia mengeluarkan pandangannya bahawa pengharaman hukum tertentu ataupun kebenaran melakukan satu perbuatan tertentu disebabkan kerana illah ini, disebabkan kerana penyebab ini. Lalu kita tanya dia, kamu memang pasti tak ada illah yang lain? Kalau dia kata ini pandangan saya, tapi tak mustahil juga. Illah yang saya rasakan ia adalah illah sebenarnya bukan illah. Tapi saya merasakan ini adalah illah. Maka kalau begitu yang berlaku, qiyas yang terhasil selepas itu dinamakan qiyas ad-dalalah. Maksudnya qiyas yang diperolehi secara istidlal. Secara seseorang itu berpendapat inilah illahnya. Tapi kalau tadi mujibah, qiyasul illah adalah satu qiyas yang illahnya adalah diterima oleh akal dan si mujtahid tadi kata saya tak boleh terima ada illah yang lain. Begitu. Jadi kalau begitu keadaannya namakan sebagai qiyas al-illah. Qiyas dalalah ataupun dilalah ni pula adalah sekadar satu qiyas yang illahnya dipegang oleh seorang mujtahid dan berkemungkinan itu bukan illahnya, tapi bagi dia itulah illahnya. Contohnya apa? Contohnya macam kalau kita tengok Nabi SAW mengharamkan seseorang menjual 1 gram 1 kg beras dengan ditukar ataupun dijual 1 kilo beras itu ditukar pula dengan 2 kilo beras yang lain. Maksud dia contoh macam kita ada beras Malaysia, kita teringin sangat nak beras basmati, pergi ke kedai beras basmati habis. Kita pun tulislah di Facebook, alah sedihnya teringin nak buat nasi, nasi Arab guna beras basmati, tiba-tiba beras basmati habis. Kita pun sedih. Kita pun tulis kat Facebook. Akhirnya kawan kita kata, lah, ya ke? Teringin nak makan beras basmati ke? Saya kat rumah saya ada beras basmati. Saya ada 3-4 kilo. Kamu nak guna berapa? Dia kata, oh, saya kat rumah saya kebetulannya ada beras wangi daripada Siam. Tapi saya tak nak masak pakai beras wangi. Saya nak masak pakai beras basmati. So, kita tukarlah, senang. Kamu nak beras Siam wangi. Lalu kawan yang punya beras basmati kata, saya teringin beras wangi, dah lama tak makan beras Siam yang wangi tu. Okey, kata dia beginilah mudahnya, kita tukarlah. Tak payahlah saya bayar pakai duit, kita tukar.
saya bagi kamu beras siam, kamu pula bagi saya beras basmati. Akhirnya setuju. Orang tu kata, okey, beginilah. Yang punya beras basmati tu kata, beginilah. Kalau dari segi harga pun, beras basmati lagi mahal daripada beras siam, beras wangi. Macam mana? Kalau bila saya bagi kamu 1 kg beras basmati, kamu bagi pula kepada saya 2 kg beras wangi, beras siam. Setuju? Ditanya kita. Kalau orang tu kata, ya saya setuju. Maka akhirnya dia pun tukar. Nah, ambil 1 kilo beras basmati, ambil. Kawan yang punya beras wangi ni pula, ambil lah 2 kilo beras siam. Dan dia pun ambil lah beras basmati, 1 kilo beras basmati daripada kawan dia. Maka, apakah hukum pertukaran beras itu? Hukumnya adalah haram. Perbuatan itu adalah haram. Hukumnya adalah al-hurmah. Mengapa? Soalannya, mengapa? Bila para ulama kaji, di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, pengharaman itu adalah kerana ianya merupakan makanan. Banyak Imam Syafi'i fikir buat apa ya haram beras ditukar dengan beras ataupun gandum ditukar dengan gandum, tetapi ada berlebih. Kalau sekadar tukar tapi tak berlebih, tak ada masalah. 1 kilo beras beras basmati ditukar dengan 1 kilo beras wangi. Haram ke? Tak haram. Habis kenapa yang haram? Bila jadi haram? Haram kalau ada lebihan. Ini saya bukan nak baca kitab fiqh ni. Saya hanya mendatangkan contoh supaya kita faham apakah dia qiyas ad-dalalah. Lalu bila kita tanya Imam Syafi'i, apa sebab Allah Ta'ala mengharamkan 1 kilo beras basmati ditukar dengan 2 kilo beras wangi? Maksudnya tidak ditukar, dua-dua barang itu tidak sama dari segi berat dia. Lalu kata Imam Syafi'i, sebabnya adalah kerana makanan. Maksud dia, apabila dalam dalil-dalil sebelum ini, sebab dalam hadis tak disebut tukar beras dengan beras ni apa hukum. Dia hanya sebut tukar gandum dengan gandum, tapi salah satunya ada yang lebih, maka haram. Tukar barli dengan barli. Contoh 1 kilo barli ditukar dengan 2 kilo barli. 1 kilo barli yang bermutu ditukar dengan 2 kilo barli yang tidak bermutu. Jadi dalam hadis tersebut ianya adalah diharamkan. Jadi bila tanya kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Syafi'i kata, bagi saya pengharaman itu kerana barli adalah makanan, ataupun yang disebut dalam hadis juga adalah gandum. Gandum adalah makanan. Cuma dalam hadis tak disebut beras. Okey, kita pun nak kias. Apakah beras juga seperti hukum menukar 1 kilo barli dengan 2 kilo barli? Sebab dalam isu kita tadi, 1 kilo beras basmati nak ditukar dengan 2 kilo beras wangi. Jadi apabila ditanya pada Imam Syafi'i kata haram. 1 kilo beras basmati tidak boleh ditukar dengan 2 kilo beras basmati, 2 kilo beras wangi. Kalau nak tukar juga mesti sama. Kalau nak tukar jugalah, tukaran barter ni. Kalau nak buat juga tukaran tanpa menggunakan mata wang, maka 1 kilo beras basmati hendaklah ditukar dengan 1 kilo juga beras siam ataupun beras biasa-biasa. Yang penting apabila ia beras dengan beras, hendaklah sama timbangannya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan penyebabnya adalah makanan. Maka apabila 1 kilo beras haram, 1 kilo gandum diharamkan untuk ditukar dengan 2 kilo gandum, maka begitu jugalah 1 kilo beras diharamkan untuk ditukar dengan 2 kilo beras. Kenapa? Kerana kedua-duanya adalah makanan. Okey, maknanya Imam Syafi'i mengatakan ilahnya adalah kerana makanan. Jadi Nabi larang Nabi larang seseorang menukar barli dengan barli, ditukar juga dengan barli. Maknanya sama jenis barli dengan barli. Nabi larang untuk ditukar secara ada yang lebih. Kalau dua-dua sama tak ada masalah. 1 kilo barli ditukar dengan 1 kilo barli, tak ada masalah. Tapi yang jadi haram kerana
ada lebihan. Kenapa diharamkan? Adakah kerana semata-mata lebihan? Kalau begitu, saya jual baju dengan satu baju. Contoh ni baju ruak jawi. Satu baju ruak jawi saya nak tukar dengan dua baju lain adalah haram. Kalau saya kata ianya kerana berlaku lebihan. Jadi Imam Syafi'i kata tak, bukan. Baju, satu helai baju ditukar dengan dua helai baju tak jadi haram. Habis kenapa haram Imam Syafi'i? Kerana kata Imam Syafi'i, makanan. Apabila benda yang ditukar secara berlebih itu adalah makanan, maka haram. Sekilo daging nak tukar dengan 2 kilo daging, haram. 1 kilo daging, daging lembu daripada Jepun tu, kita nak tukar dengan 10 kilo daging daripada Selangor. Boleh tak boleh? Haram. Sebab apa? Ada dalil ke yang kata haram dari segi ayat Quran ataupun hadis? Tak ada. Habis kamu kata haram sebab apa? Berdasarkan konsep kias. Kenapa? Kerana kedua-duanya adalah makanan. Dalam hadis disebut gandum tak boleh tukar dengan gandum kalau ada yang berlebih. Kenapa? Imam Syafi'i kata kerana makanan. Jadi apabila timbul masalah baru, daging ditukar dengan daging, cuma berlaku perbezaan dari segi kuantiti antara daging dengan daging yang satu lagi, maka Imam Syafi'i akan kata haram. Sebab apa? Kerana kedua-duanya adalah makanan. Baik. Adakah makanan tu sendiri kuat? Maksudnya akal tak boleh terima ke kalau ilahnya bukan makanan? Akal kata, boleh je terima kalau sebenarnya ilahnya bukan makanan. Jadi apabila akal tidaklah sampai tahap mewajibkan kita untuk menerima bahawa ilah bagi sesuatu hukum adalah bagian-bagian, kalau akal tak sampai ke tahap itu, qiyas yang terhasil itu dinamakan adalah qiyas ad-dilalah. Jadi dalam contoh riba tadi, Imam Syafi'i kata pengharamannya adalah kerana makanan. Jadi 1 kilo besi nak ditukar dengan 2 kilo besi tidak haram dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab besi bukan makanan. Tanya pada mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Imam Abu Hanifah An-Nu'man mengatakan pengharaman yang disebut dalam hadis, gandum tidak boleh ditukar dengan gandum yang lain kalau berlaku perbezaan dari segi kuantiti. Bila tanya pada Imam Abu Hanifah, kenapa? Kata Imam Abu Hanifah, kerana besi termasuk kerana gandum dengan gandum ni, gandum yang ditukar daripada gandum ditukar kepada gandum tu sendiri adalah satu yang ditimbang. Jadi pengharamannya kerana ini adalah benda-benda yang ditimbang. Ditimbang. Jadi di sisi Imam Abu Hanifah, kalaulah besi dijual secara timbang, maknanya contoh macam di besi, di besi kalau kita nak beli periuk, harga periuk itu berdasarkan timbangan. Makin berat periuk tu makin mahal lah harga dia. Jadi katakan satu orang dia nak tukar 1 kilo periuk dengan 1 kilo kuali. Boleh atau tidak? Tanya mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata boleh. Okey, 1 kilo periuk nak ditukar secara sistem barter dengan 2 kilo kuali. Boleh atau tidak? Tanya mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata haram kerana berlaku riba. Kenapa riba pula? Imam Abu Hanifah kata kerana sebagaimana gandum ditimbang, maka besi juga ditimbang. Kalau berlaku jualan antara tukar besi dengan besi, ditimbang. Apabila kedua-duanya adalah timbangan, dan Imam Abu Hanifah mengatakan sebab pengharaman gandum tak boleh berlebih ditukar dengan gandum adalah kerana gandum ditimbang, maka semua benda yang bertimbang tidak boleh ada perbezaan dari sudut kuantiti. Kerana kalau berlaku perbezaan, maka berlakulah riba. Cuma adakah itu ilah yang akal mengatakan tak mungkin ada ilah lain? Tak. Akal kata, okey je kalau ilahnya bukan dengan sebab timbang, tapi kerana makanan. Atau bukan sebab kerana ia makanan, tetapi kerana ia makanan yang merupakan makanan ruji. Sebab dalam hadis disebut ada gandum dengan gandum, bali dengan bali. Syair tu banyak orang terjemah dengan
tepung syair, tapi syair bukan tepung, syair adalah syair bukan gandum, syair adalah barley. Baik. Jadi ada para ulama dia tak setuju bahawa sebab pengharaman jualan barley yang ditukar secara ada yang lebih dengan antara pihak penjual dan pembeli, salah seorangnya dia dapat secara lebih, pengharamannya ada ulama tak setuju kerana ia makanan semata-mata. Bahkan sebab maksudnya ilah kepada pengharaman ini adalah kerana dia makanan ruji. Jadi daging bukan makanan ruji. Jadi kalau di sisi mazhab Imam Malik pula, 1 kilo daging contohnya, kalau ikut berdasarkan semata-mata konsep kias, saya tidak mendalami mazhab Imam Malik, tapi kalau ikut berdasarkan konsep kias, mazhab Malik kata yang ni, saya tak tahu, maafkan saya. Jadi kalau kita cuba nak gunakan konsep kias, di sisi mazhab Imam Malik yang mengatakan sebab pengharaman gandum ditukar dengan gandum kalau berlaku lebih antara pihak penjual atau pihak pembeli, maka kalaulah ilahnya adalah kerana makanan ruji, maka kalau sekilo daging lembu daripada Jepun ditukar dengan 2 kilo daging lembu daripada Malaysia, itu tidak haram sebab daging bukan makanan ruji. Tapi tanya mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata haram sebab pengharamannya bukan kerana makanan ruji, tapi kerana ia adalah makanan. Apa saja makanan, kalau ditukar secara berlebihan, ada yang lebih, maka ianya adalah diharamkan. Jadi kalau kita tengok, setiap orang mendakwa inilah ilahnya, tapi tak mustahil ilahnya adalah benda lain. Maka kalau begini suasananya, qiyas yang terhasil selepas itu tidak dinamakan sebagai qiyas al-illah, sebaliknya dinamakan sebagai qiyas ad-dalalah ataupun ad-dilalah. Okey, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, selesai kita membicarakan tentang qiyas al-illah dan juga qiyasud dalalah, berbaki satu lagi iaitu qiyasus syabah. Okey, qiyas syabah pula apa? Kata Imam Al-Haramain, dan insya-Allah habis qiyas syabah kita tutup majlis kita. Kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wa qiyasus syabahi huwa al-far'ul mutaraddidu baina aslain fayulhaqu bi aktsarihima syabahan. Qiyasus syabah pula adalah al-far'u, satu masalah baru yang tidak ada hukum daripada Al-Quran ataupun hadis yang menyatakan dengan jelas hukum masalah baru ni. Jadi dia satu masalah yang ayat Al-Quran ataupun hadis tak cerita tentang hukumnya. Cuma akhirnya kita pun nak guna konsep qiyas. Bila kita nak guna konsep qiyas, seorang mujtahid katakan dia nak guna konsep qiyas, lalu dia telah mendapati bahawa benda baru ni yang hukumnya tidak diketahui, ada persamaan dengan 2 masalah yang dijelaskan hukumnya. Ada 2 masalah lama yang telah dijelaskan hukumnya. Namun 2 masalah lama tersebut saling berbeza dari segi hukum. Contohnya, disebut dalam kitab-kitab, contoh yang disebut dalam qiyas syabah ni, katakan Allahumma salli ala sayyidina Nabi alaihi salatu wassalam. Hamba yang dibunuh. Zaman dulu ada orang merdeka, ada orang hamba. Seorang hamba yang dibunuh, orang yang membunuh hamba tersebut tidak akan dijatuhkan hukum membunuh. Tetapi yang membunuh hendaklah membayar pampasan kepada pemilik si hamba tersebut. Zaman dulu ada hamba, ada tuan. Jadi katakan kita berada pada zaman perhambaan satu ketika dahulu. Kemudian katakan saya memiliki seorang hamba yang bernama, katakan William. Contoh, saya ada hamba lelaki bernama William, saya suruh dia buat macam-macam, dia buat dengan, jadi dia milik saya. Zaman tu hamba boleh dijual beli. Katakan saya adalah tuan kepada William. Lepas tu saya tengok William ni dia ada satu kelebihan, iaitu dia pandai tahqiq makhtutat. Contoh dia pandai membaca kitab-kitab lama dan dia pandai menghasilkan karya. Itu kelebihan dia. Selain daripada saya suruh dia pergi kedai, dia pergi kedai, saya suruh dia urut badan saya, dia urut, saya suruh dia gosok baju, dia gosok baju, saya suruh dia
bersihkan halaman rumah, dia bersihkan. Tapi saya dapati dia ni ada satu kelebihan, iaitu dia pandai membuat buku. Dia pandai menghasilkan karya ilmiah contoh. Lalu saya sebagai pemilik si William ni, saya boleh jual dia lepas tu dengan harga yang tinggi sebab dia mempunyai satu kelebihan yang tak ada pada hamba-hamba yang lain. Okey. Takdir Allah Ta'ala, saya ada musuh. Wali'azbillah min zalik. Katakan musuh tu tak suka dengan saya. Satu hari dia tengok William ni bawa barang-barang saya untuk dibawa ke pasar. Saya minta dia katakan tolong jualkan saya punya pasu bunga. Contoh, dia pun bawa pasu bunga ke pasar. Lalu si musuh yang tak suka dengan saya ni, dia tengok William bawa barang-barang saya, dia pun pergi dekat-dekat William, dia pun tikam William dengan kerih. Contoh, dia tikam William dengan kerih. Matilah si William ni. Adakah yang membunuh si William tadi dijatuhkan hukuman qisas? Tidak. Dari segi fiqahnya tidak. Okey, apa hukumnya? Dia hendaklah membayar pampasan. Okey, berapa? Okey, kita balik kepada isu kias syabah. Berapa? Ada tak dalil daripada Al-Quran ataupun hadis yang menyatakan hamba ni kalau dia dibunuh pampasannya adalah sekian-sekian? Ada atau tidak? Tidak ada. Bila tidak ada, maka fuqaha pun mula mencari, ada tak masalah-masalah lama yang macam masalah ni. Lalu para ulama, seorang mujtahid katakan dia mendapati dua masalah lama. Tapi hukum dia menjadi berbeza. Masalah lama yang pertama adalah barang jualan. Contoh, katakan saya ada, okey, katakan ni contohlah. Okey, kejap. Bismillah. Tadi. Okey. Ni contoh je. Okey. Saya pergi baru-baru ni, saya pergi ke Kedah, ke Pulau Pinang. Pagi tadi pergi ke Perlis. Jadi, masa saya pergi ke Penang baru ni, saya dapat hadiah ni. Saya dapat hadiah keris. Keris yang dibuat berdasarkan ukiran Taming Sari. Yang dikatakan sekarang ni berada di pada Sultan Perak. Ini bukan keris Taming Sari, tapi dia buat macam keris Taming Sari, dan hulu dia pun seperti keris Taming Sari. Tapi kalau Taming Sari betul-betul memang ada batu-batu permata dia lah. Tapi yang ni bukan batu permata, ni di kayu yang diukir, kemudian diwarnakan kayu tu, dicat, jadi macam seakan-akan dia ni adalah ada batu-batu permata. Okey, ni contoh, ni keris. Okey, keris ni saya dapat daripada Ustaz Anik Arun. Saya pergi ke Darul Hadis beliau. Lepas tu saya bergurau dengan beliau. Saya kata banyak, saya tengok Ustaz Anik ni minat keris juga. Saya kata banyak ke keris? Bagilah satu. Lepas tu dia senyum-senyum, dia kata pilih lah. Saya kata gurau je. Lepas tu dia baginya saya keris ni. Dia kata ambil lah keris ni, hadiah daripada saya kepada Ustaz Hairul. Akhirnya saya sekarang memiliki keris yang seperti Taming Sari ni. Saya jadi pemilik. Boleh tak saya nak jual? Ustaz ni bagi saya free. Saya nak pergi jual. Contoh, saya sebut betul-betul. Okey tuan-tuan, siapa nak beli keris ni, saya nak jual dengan harga RM150. Siapa nak beli? Saya nak jual dengan harga RM150. Siapa nak beli? Contoh. Takdir Allah Ta'ala, tiba-tiba satu orang, dia pinjam keris ni, dia tengok-tengok, tiba-tiba dia pergi tikam, patah keris ni. Contoh, patah, dia buat macam mana tu sampai patah. Dia kena pulang ganti sebab dia telah mematahkan keris milik saya. Dia telah mematahkan keris milik saya. Jadi dia kena ganti berapa? Okey, kalau harganya RM150, dia kena ganti RM150. Jadi, barang milik saya boleh jual. Bila barang itu dirosakkan oleh seseorang, maka orang yang merosakkan barang saya, dia hendaklah mengganti berdasarkan harga barang yang dirosakkan tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Azza wa Jal, itu balik kepada isu hamba tadi, hamba juga boleh dijual beli. Jadi hamba juga seakan-akan seperti keris ni yang boleh dijual beli. Jadi apabila keris ini kalau dirosakkan, boleh saya tuntut semula secara, orang kata apa, secara harga dia. Maka kalau saya kata hamba juga
dari sudut dia adalah barang yang boleh dibeli dan dijual, adalah seperti keris, maka kalaulah hamba itu, harga jualan dia, katakan saya jual hamba itu dengan harga 2,000 dinar, 2,000 duit emas. 2,000 duit emas. Itu harga pasaran dia, katakan. Maka apabila si William tadi, balik cerita kita tadi, dibunuh, sama ada saya sengaja ataupun saya tak sengaja, makanya saya, kalaulah saya kata hamba seperti barang jualan, maka orang tadi hendaklah membayar kepada saya 2,000 dinar, 2,000 duit emas, kerana dia telah merosakkan hamba milik saya. Itu kalau kita kiaskan hamba kepada barang jualan, macam keris ni. Tapi dalam masa yang sama, hamba juga adalah orang. Okey, hamba juga selain daripada dia barang jualan, dia juga adalah orang. Apabila dia adalah orang, kalau orang merdeka dibunuh, maka diat, kalau kita kembali kepada konsep diat, seorang manusia merdeka yang dibunuh, diatnya adalah 1,000 dinar atau 100 ekor unta. Okey, 1,000 dinar lah, kita letak 1,000 dinar contoh. Jadi kalaulah seorang yang merdeka dibunuh, lalu hakim menjatuhkan hukuman diat kepada kepada yang membunuh. Jadi kalau saya kiaskan hamba William tadi, si William yang kena bunuh tadi, saya kiaskan kepada seorang lelaki merdeka yang dibunuh, maka saya akan mengatakan diat si William ataupun pampasan yang mesti dibayar oleh pembunuh William, si hamba saya tadi, si pembunuh tadi hendaklah memberikan kepada saya 1,000 dinar. Itu kalau saya kiaskan hamba kepada manusia yang merdeka. Jadi si mujtahid tadi, dia sudah mendapati ada dua masalah lama yang kedua-duanya boleh untuk dijadikan al-aslu kepada masalah baru. Cuma hukum akan beza. Jadi si mujtahid tadi dia mutaraddid. Dia jadi yang ni ke yang ni ya? Sebab kalau dia kata saya pilih kias hamba tadi, saya kiaskan dia kepada barang jualan, maka apabila si hamba itu harganya 2,000 dinar, maka pembunuh kena bayar 2,000 dinar. Tapi kalaulah si mujtahid tadi kata, kalau saya kiaskan pula lelaki hamba yang dibunuh tadi, saya kiaskan kepada lelaki merdeka yang telah dibunuh, maka tak perlu bayar sampai 200 dinar, tapi cukup dengan bayar 200 dinar pula. 2,000 dinar, tapi cukup dengan bayar 1,000 dinar. Jadi apabila al-far'u itu, masalah yang baru timbul itu, dia berputar-putar atau dia bersimpang siur di antara dua masalah lama, yang setiap masalah lama itu ada hukumnya, maka kias hamba yang nama William tadi, kalaulah si mujtahid tadi pilih salah satu, kias itu sendiri dinamakan sebagai kias asyabah. Kerana berlaku asyabah, berlaku kesamaran. Berlaku al-ishtibah, berlaku kesamaran. Di mana satu kita nak pilih antara William sebagai seorang manusia atau William sebagai barang jualan. Jadi qiyasus syabah huwa al-far'ul mutaraddidu baina aslain fayulhaqu bi aktsarihima syabaha. Jadi qiyasus syabah adalah al-far'u, iaitu masalah baru yang bersimpang siur di antara dua masalah lama, iaitu al-aslain. Lalu apa yang perlu dibuat oleh si mujtahid? Fayulhaqu, maksudnya fayulhaqul far'u bi aktsarihima syabaha. Masalah yang baru hendaklah dilekatkan kepada siapa? Dilekatkan kepada yang paling banyak di antara dua masalah lama tadi dari sudut kesamaan. Jadi masalah baru dia juga sama dengan masalah lama yang pertama. Dia juga sama dengan masalah lama yang kedua.
Tapi antara masalah lama yang pertama dengan masalah lama yang kedua, contoh macam cerita William tadi, dari sudut kemanusiaan atau barang jualan, para ulama mendapati, sebagai ulama lah, mendapati bahawa William sebagai hamba, dia sangat hampir lebih banyak persamaan dengan barang yang dijual. Kerana dia boleh dijual, dia boleh dibeli, dia boleh dihadiahkan. Lebih banyak persamaan William sebagai satu barang jualan daripada William sebagai manusia. Antara manusia dan juga barang jualan, mana yang lebih banyak persamaan? Maka para ulama mendapati persamaan yang paling banyak adalah kita kata William seperti barang jualan. Maka ketika itu, dalam contoh kita tadi, William yang telah dibunuh, orang yang membunuh William dalam memberikan kepada saya pampasan sebanyak 2,000 dinar. Sekalipun kalau nak kira-kiranya, seorang lelaki merdeka, kalau dibunuh tak sampai diatnya 2,000 dinar, diatnya hanya 1,000 dinar atau 100 ekor unta. Jadi kalau itulah yang ingin saya sampaikan, perbezaan di antara qiyasul illah, qiyasul syabah dan juga qiyas ad-dalalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk pula kepada syarat-syarat yang disebutkan oleh Imam Al-Haramain merujuk kepada qiyas. Apa syarat-syarat yang mesti ada di dalam qiyas? Insya-Allah kita akan bertemu semula pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah subhanahu wa taala. Baik, sekadar itu saja pada saya, tuan-tuan. Mohon maaf kalau kelas kita hari ini terlewat daripada waktu asal. Sepatutnya kelas kita bermula pada pukul 3 petang waktu Malaysia, tapi saya mulakan hari ini dengan agak lewat. Pada pukul 8 tadi ataupun 8 suku tadi kita mulakan. Moga-moga ada kebaikan. Saya mohon kemaafan atas kesilapan saya dan kelemahan saya. Sebabkan tadi saya ada pertemuan yang tak dapat dielakkan. Dan saya tadi pula bertolak pulang daripada Alustar ke Kuala Kangsar. Dan sekarang alhamdulillah dah sampai ke Kuala Kangsar. Jadi tak dapat nak buat kelas tepat pada masa yang sepatutnya. Tapi saya tak sampai hati pula nak tangguhkan ke minggu depan. Jadi saya pun terpaksa memilih waktu lain. Dan pada pertemuan yang akan datang kita akan kembali semula pada pukul 3 petang, insya-Allah subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua. Mohon doa kepada saya dan juga kawan-kawan yang lain. Dan doakan juga moga-moga Allah terus memberikan kekuatan kepada Pusat Pengajian Ruwaq Jawi untuk menjadi satu pusat pengajian yang dapat berkhidmat dan menjadi khadam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut keilmuan. Mohon doa agar Allah memberkati kami dan memberkati kita semua dan terus menjaga Pusat Pengajian Ruwaq Jawi yang kita sayangi ini untuk terus berkhidmat kepada umat. Moga-moga daripada kelas-kelas yang diadakan dalam bahasa Melayu ataupun kelas-kelas yang diadakan dalam bahasa Arab oleh para ulama besar kita yang berada di Mesir sana, moga-moga daripada pengajian ini akan lahirlah para ulama yang akan membela kaum muslimin dan akan terus menyebarkan kasih sayang serta keindahan agama Islam kepada umat manusia. Allahumma amin. Mohon doa semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguhkan majlis kita pada malam ini dengan kita berselawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على
أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakumullahu khaira. Terima kasih semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.